Assalamualaikum semua, nama aku Shadows and welcome back to my channel. Alright guys, so selamat datang ke channel aku di mana channel aku banyak berkongsikan dengan korang kisah-kisah misteri, paranormal dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Okay, so pada hari ni aku tak ada spesifik topik yang aku nak kongsikan dengan korang, tapi lebih kepada santai, chill, sembang-sembang kosong macam tu lah, okay? So sebab selalunya kalau kita buat konten yang pasal berkenaan dengan kisah ni pun lama-lama jadi boring tak? So hari ni kisah aku Al-Kisah. So boleh merangkumi bermacam-macam benda, okey, termasuklah paranormal, misteri maupun jenayah. Tapi jenayah ni sedikit complicated. Mungkin aku akan kongsi lebih kepada macam tu lah. Okey, tak adalah into detail sebab jenayah ni banyak fakta-fakta yang penting yang kita kena masukkan. Alright, so kadang-kadang jenayah ni bukan satu topik yang mudah untuk berkongsi. So macam biasa, paranormal dengan misteri ni benda satu perkara yang bukan benda asing lah bagi kita, especially kita yang berada di bahagian Asia ni kan. Perkara-perkara paranormal, perkara-perkara misteri, kita jadi macam lebih teruja, excited, okay, pasal benda-benda yang otak kita yang tak faham. Okay, benda-benda yang aneh yang kita nampak, yang jadi pelik lah, which is why paranormal dengan misteri ni satu benda yang luas dia punya cabang dia. Sebab tu ramai orang yang dekat luar sana boleh kongsikan pengalaman, kongsikan kisah-kisah yang pernah berlaku satu ketika dahulu. So bermacam-macam benda yang boleh jadi bila kongsikan bab-bab paranormal dan misteri ni. Alright, so aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang, lebih kepada personal experience, pengalaman sendiri yang pernah terjadilah satu ketika dahulu, tapi benda ni dah lama berlaku. Okey, ni kira zaman persekolahan aku lah. Okey, insiden ni berlaku pada tahun 2007. Time tu aku baru tingkatan 5, kononnya. Padahal itulah tahun terakhir, tahun terindah lah orang kata, zaman persekolahan, tamat SP, dah nak habis SPM semua benda tu kan. Okey, so basically biasalah zaman sekolah macam-macam benda, aktiviti yang dianjurkan oleh pihak-pihak sekolah, pihak sama ada PIBG ke ataupun sama ada cikgu-cikgu ke, akan ada satu program di mana akan melibatkan benda seperti berkemah ataupun program Camp Bina Insan lah, apa benda semua tu. Camp Bina Insan adalah satu camp yang aku paling menyampah, okey, sampai ke hari ni. Bagi aku tak membina langsung insan, lagi menjatuhkan insan aku ada lah. Tu pendapat aku lah. Tapi kalau korang kat luar sana disagree, tu pandangan masing-masing lah. Tapi bagi aku memang menyampah gila lah camp bina insan ni. Okay, so ada satu camp yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Dia bukan camp bina insan, tapi lebih kepada camp motivasi silap aku. So camp motivasi ni dia merangkumi pelajar daripada tingkatan 3 sampai tingkatan 5. So lebih kepada nak motivasikan pelajar-pelajar, especially dalam bab-bab pendidikan lah, bab segala benda bab lah. Nak jadikan cerita, kita orang berkemah di sekolah. Dekat sekolah aku ada satu padang, kawasan padang. So kawasan padang tu kita orang akan sediakan kemah-kemah kita orang, okay, masing-masing, and kita akan diagihkan lah kumpulan-kumpulan dia. Dia tak dapat nak dapat dengan member-member ke apa, tak ada. Dia random. Sesiapa yang kau dapat dengan camp tu nasib kau lah. Tapi perempuan-perempuan, laki-laki lah, tak ada bercampur. Okay, so aku dapatlah satu camp ni dengan bernasib baik dengan member aku, kes bodek kot. So lepas dapat tu, macam biasa, tiap kali ada aktiviti, tak lama pun duduk dalam camp tu. Kebanyakannya ada je aktiviti-aktiviti yang kena lakukan. Mostly yang kita akan ada dekat camp bila time nak tidur, and then bila time tak ada aktiviti lah, pada waktu-waktu tertentu. So ada satu hari ni petang, tak silap aku petang lah, dekat-dekat dengan maghrib tak silap aku. So free schedule, tak ada apa-apa aktiviti yang dilakukan. So kita orang semua relax kat kemah tu semua, santai. Time tu aku rasa dalam 6.30, 6.45 macam tu kot. And kita yang beragama Islam kena start lah bersiap sedia untuk maghrib and everything. And time tu ialah muda nakal sikit kan, while kebanyakan pelajar-pelajar Islam semua dah start nak bersiap sedia untuk maghrib semua. Aku dengan member aku yang lain still relax lah, bersantai macam tak ada apa-apa. Okay, so dekat kawasan sekolah aku ni ada satu pokok tau. Okay, pokok tu
pokok pinang lah. Pokok biasa, pokok pinang. Tapi adalah cikgu-cikgu bagi amaran janganlah lepak bawah pokok tu bila time-time senja semua benda tu. Tapi disebabkan darah muda, kita orang mana nak fikir apa-apa lah. So, dekat-dekat dengan maghrib time tu, aku still ingat lagi. Member aku bawa gitar. Aku pun cakap, jom kita layan satu lagu sebelum kita pergi surau untuk menunaikan solat maghrib tu. Kita orang prepare duduk bawah pokok, santai lah, bersantai kat pokok pinang tu. And lepas tu kita orang start main muzik, menyanyi semua bagai. Dan aku still ingat satu particular lagu yang aku nyanyikan time tu, which is lagu Sejati daripada Awi, Kumpulan Wings. So nyanyi tak ingat dunia baik. Serius aku cakap, dengan menjeritnya lah apa semua, aku still ingat lagi sampai ke hari ni. So lepas dah settle semua tu, so kita orang pun pergi maghrib everything. Dalam perjalanan ke maghrib, time tu lah aku dengan beberapa kawan aku dah start rasa macam lain macam lah. Okay, dia tak adalah nak rasa macam ada benda mengekori ke apa benda, tapi lebih kepada perasaan yang rasa berat di hati. So dia ada satu perasaan yang susah aku nak explain benda tu, tapi kau rasa kau macam tahulah ada satu gangguan yang buat kau tak tenang. So kita orang pun pergi dekat bilik wuduk, ambil wuduk everything all. And pada masa yang sama kita orang boleh dengar macam ada jenis bunyi-bunyian. Bukan nak kata ada kenderaan di kawasan area bilik wuduk ke apa, tapi dia lebih kepada macam bunyi yang macam tu. Okay, so dia lebih kurang macam tu. So kita orang macam dah start lah meremangkan semua benda. So fine, kita orang abaikan, teruskan menunaikan solat maghrib. And then kita orang instead of terus pergi ke aktiviti yang satu lagi, kita orang chill dulu, selesaikan solat isyak, makan malam. Dan pukul 9 macam tu ada satu lagi aktiviti yang harus dilakukan lah. So sepanjang time camp tu, tak ada apa yang boleh dikatakan berat berlaku lah. Okay, yang seingat aku, tak ada apa yang heavy duty lah orang cakap. Tapi lepas selesai semua program camp tersebut, kita orang pun masing-masing balik ke rumah kita orang. Time tu member aku yang lain tak adalah nak kata kena impact yang besar daripada kejadian tersebut. Tapi aku sendiri terasa macam ada benda yang tak kena. Okay, antara salah satu simptom yang aku dapat rasa is that aku punya nafsu makan tu macam berkurangan. Okay, aku tak lalu nak makan. And aku sentiasa macam rasa macam perasaan muram tau, yang macam ibarat macam ada awan hitam keliling kepala macam tu tau. And aku lebih suka bersendirian. And aku tak banyak bercakap. And benda yang paling menyeramkan is that time ni barulah benda tu dah start nak pick up lah, orang kata nak kena attack lah orang kata. Ada satu petang ni aku decide untuk tidur petang lah, bukan dekat-dekat dengan asar, tapi dalam pukul 3 macam tu tak silap aku. Pada hari tu benda tu terjadi pada hari Ahad. So aku pun decide okey lah, aku nak rehatkan diri. So aku tidur, aku bermimpi. Okay, so mungkin banyak yang korang mungkin akan fikir alah mimpi je pun apa nak impact sangat. Tapi bagi aku mimpi ni terlalu real, terlalu betul. Dia punya benda tu ibarat macam apa yang korang tengah tengok sekarang. Macam tu lah. Okay, so dalam mimpi ni aku berada di sebuah rumah. Rumah tu cantik. Okay, bukan nak kata rumah tu kosong, terbiar ke apa. Rumah tu memang cantik. Tapi rumah tu bila aku masuk, dia tak ada yang nampak normal tau. Contohnya rumah dekat luar tu nampak moden, tapi bila kau masuk rumah tu automatically tiba-tiba jadi macam zaman 50-an, 60-an macam tu. So a bit bagi aku confusing lah. Okay, so tak apa. So dalam mimpi tu, dahsyatnya dah berapa tahun benda ni terjadi pada tahun 2007. Okay, sekarang dah 2022. And aku still ingat in detail tau pasal mimpi ni. So aku jalan, and tiba-tiba aku dengar seolah-olah macam ada benda yang kau tahu pinggan, lepas tu ada bunyi macam tu. Aku dah rasa seram sejuk dah time tu dalam mimpi tu. Tapi aku ada perasaan yang ingin tahu apa benda yang membuat bunyi tersebut. So aku mencari. Sampailah aku sampai ke kawasan, bukan dapur, tapi ruang tamu. Okay, dekat kawasan ruang tamu tu, so ruang tamu dia agak besar. Okay, ada sofa 1, 2, 3.
Tu dia macam petak macam tu lah. Tapi tak ada satu dekat depan tu. Dekat tengah tu, aku nampak macam ada seolah ada manusia dekat bawah tu tengah bercangkung and tengah buat sesuatu. Tapi aku tak tahu apa benda tu, tak nampak jelas. Mata somehow walaupun aku dekat dengan tempat tu, tapi aku tak nampak apa benda tu. Tengah aku jalan. Tengah aku cerita ni pun aku rasa Okay, so tengah aku jalan dekat situ dan tiba-tiba benda tu makin kuat, makin kuat. So, memang rasa gerun dia lain macam tau. Okay. And even sekarang yang aku mencerita ni pun lain macam juga. Tapi tak apa. So, aku jalan menuju ke arah benda tersebut. And elok aku sampai, alangkah terkejutnya aku nampak satu lembaga yang tengah duduk bercangkung dengan berpakaian dia macam kelabu-kelabu yang tu, koyak-koyak rabak bagai macam macam orang yang tak ada rumah. Okey, macam tu lah dia punya rupa dia, dia punya pemakaian dia semua. Berambut kerinting panjang. Okey, aku tak tahu sama ada jantina dia lelaki ke perempuan tentu. And tangan dia kurus macam bertulang bagai. Okey. And dia punya moment dia time tu lah. Bila aku dah dekat gila, dia ibarat macam ni aku, benda tu dekat depan ni. Okay. Moment dia time tu, seram dia aku tak boleh nak bayangkan lah. Okay, even sekarang pun macam aku cakap tadi, aku tengah cerita ni pun aku still boleh bayangkan seram dia macam mana. Elok aku berada dekat situ, tiba-tiba makhluk tersebut terus macam pandang laju kat aku tau, dengan mata yang garang, and then lepas tu dengan muka penuh dengan entah apa benda semua. Aku terkejut and aku start lari lah. And the best, okay, bukan the best part lah, benda yang paling mengilukan bagi aku, mengilu ke mengerikan aku tak tahu. And korang boleh nampak aku bukan main-main ni aku cerita ni. Okay, so it's a bit disturbing lah even aku nak ceritakan ni. Tapi yalah, InsyaAllah tak ada apa-apa. Okay, kita doa semoga semua benda baik-baik je. Okay, so benda tu macam kejar aku, tapi dia bukan kejar dalam cara manusia berlari. Dia kejar dalam cara yang merangkak macam binatang, macam macam tu. So dia non-stop tau. And aku lari naik atas sampai satu tahap tu, aku dah lari ke tingkat paling atas. Aku rasa macam banyak pula tingkat kat rumah tu. Aku boleh continue naik sampai satu tahap yang aku dah tak boleh naik dah tak ada tangga semua. Time tu lah tiba-tiba aku dah stuck and benda tu dah makin dekat. The next thing you know, benda tu dah ada kat depan aku. Benda tu berhenti. Aku pun dah stagnan. Aku pun berhenti kat situ. Aku tengok benda tu tengok aku. Aku dah kacau dah. Okay, benda tu muka garang gila. And nampak macam mulut dia berkumat kamit bagai. Tapi aku tak tahu apa benda yang dibahaskan. And tiba-tiba benda tu datang dengan laju, tangkap kaki aku. And time tu aku terbangun. And bila aku terbangun, aku cakap dengan kau, baju aku basah, berpeluh sejuk. Okay, muka aku pucat, bibir biru. I tell you, it was not a very beautiful incident lah, okay, to experience. Okay, tapi time aku bangun tu, aku dah terkejut. Aku terus keluar, aku bagi tahu mak aku, cakap aku mimpi ni. And mak aku dah rasa lain macam lah dengan keadaan aku. Okay, aku lepas tu aku punya nafsu makan langsung terus out. Tak ada mood nak makan, aku tak ada mood nak buat apa-apa, and aku sentiasa dalam selimut, dalam ketakutan. Sampai satu tahap aku nak tidur dekat hall sahaja dengan TV terbuka ke apa benda. Aku tak nak masuk dalam bilik aku pun. Okay, itulah antara impact yang benda tu terjadi tau. So benda tu, bila mak aku dia pandai melihat, bukan nak kata pandai melihat, tapi dia boleh rasa. Okay, and mak aku time tu dia pegang kaki aku. Okay,
Dia pegang kaki aku and dia notice bahagian tapak kaki aku sampai ke lutut, tak silap aku, dalam keadaan yang sejuk semacam tau. Sejuk dia bukan sejuk yang biasa tapi sejuk yang beku tau. Bukan beku-beku tapi sejuk macam tu lah lebih kurang. Okay. And mak aku pegang aku punya ibu kaki ke ibu jari? Ibu jari, sorry. Mak aku pegang contohnya macam ni, mak aku pegang macam ni. Okay. Mak aku pegang kuat. And aku start, bukan nak kata meracau tapi boleh rasa macam tak selesa kan, macam nak sakit lah bagai semua benda tu. So mak aku lepaskan, mak aku duduk dekat tempat meja makan. So rumah aku ni, dia lain sikit. Dia ruang tamu dia dekat bawah, tempat makan dekat atas. So kena naik tangga sikit untuk pergi ke tempat makan lah. So mak aku duduk kat meja makan. Mak aku call makcik aku, arwah makcik aku, untuk tanyalah berkenaan dengan insiden yang terjadi pada aku. So dalam perbualan antara mak aku dengan makcik aku tak tahu apa yang diorang sembang kan. Apa yang aku tahu lepas tu, aku tengah terbaring dekat ruang tamu, tengah pandang mak aku. Tiba mak aku letak telefon, dia hentak meja, dia bangun. Kau pergi mana? Mak aku menjerit. Kau pergi mana? Dan aku cakap tak pergi mana semua kan, dalam ketakutan lah. Tapi apa yang mak aku cakap time tu, mata aku meracau tau. Aku tak boleh nak pandang mak aku. Lebih kurang macam tu. So mak aku cakap, kau keluar dari rumah ni, kau keluar. And pada time tu aku fikir akulah yang nak keluar. So aku pun bangun perlahan-lahan dan mak aku, tak, kau duduk. Aku cakap keluar. So aku confused lah, mana satu, siapa yang nak keluar sekarang kan. Okay. And plus waktu tu aku tak berapa nak familiar dengan benda-benda misteri ni sangat, dengan paranormal ni semua. Okay. Bagi aku tu antara satu insiden yang paling menyeramkan yang pernah berlaku kat aku. So lepas, aku ingat lagi muka mak aku, mata dia merah gila. Muka dia merah, dia ibarat macam, dia bukan marah aku tapi dia lebih kepada marah makhluk yang berdekatan atau tengah berdamping. Macam itulah lebih kurang. Okay. So last aku cerita kat mak aku mana aku pergi, apa aku dah buat time dekat camp tu. And finally mak aku, yelah kenalah marah semua benda tu kan, standard lah. So mak aku suruh ambil air semayang, ambil wuduk, solat sunat. And kemudian mak aku ambil mangkuk air and dibacakan surah Yasin, semua benda, Ayatul Kursi, bagai semua tu lah, baca ayat-ayat suci Al-Quran semua. And mak aku ambil air tu, mak aku macam simbah renjis kat aku lah. Okay, lap muka aku semua benda. And Alhamdulillah, lepas insiden tu beransur pulih. Aku punya nafsu makan dah start ada balik. Aku dah start boleh makan. And then aku tak ada rasa perasaan yang macam berat semua benda tu. And yes, Alhamdulillah, after that incident aku lebih berjaga-jaga bila nak buat sesuatu. Bukan nak kata benda tu tak jadi dah lepas tu, still ada juga benda tu terjadi. Okay, tapi benda tu terjadi tanpa aku niat. Okay, kita tak niat benda tu nak berlaku kat kita, tapi lebih kepada tak peka. Okay, tapi yes, benda tu, insiden macam tu pernah terjadi balik pada aku. Tapi itu untuk kisah yang lain hari lah. Alright. So apa aku nak kongsikan dalam kisah ni, okay, lebih kepada pengajaran dia is that, yes, aku tahu ramai antara kita, especially budak-budak yang baru-baru sekarang ni kan, ada je yang tak percaya dengan benda-benda gaib ni. Okay, aku pun salah satu daripada mereka. Bukan nak kata tak percaya, tapi aku lebih kepada pemikiran yang jenis, kita manusia. Okay, kita dijadikan, sebaik-baik kejadian. And aku selalu fikir yang kita ni macam power lah. Tapi itulah silap kita, sebab terlalu fikirkan kita ni power. Tu dah belagak semacam lah tu. So memang kena lah. Alright. And bagi aku, bila orang kata dah dekat senja ni semua, jangan buat benda macam ni, dengar je lah. Alright. Jangan nak ikut kepala je, sebab kita tak tahu apa benda yang ada dekat area situ, apa benda yang mungkin kita kacau rumah dia ke apa. Okay. So yeah, aku rasa itu adalah antara pengalaman aku yang aku rasa paling mengerikan sampai hari ni bila aku fikir balik. Walaupun hanyalah satu mimpi, tapi mimpi tu aku cakap dengan kau, macam real gila lah. Macam betul-betul benda tu tengah berlaku depan mata. Tapi Alhamdulillah, aku pulih. Aku tak ada insiden-insiden yang tak manis lepas tu. Walaupun ada lah
beberapa insiden yang lepas tu time tu dah time bekerja lah semua. Tapi tak adalah serius sangat macam insiden yang pernah berlaku kat aku dulu ni. And aku sekarang banyak berjaga lah. Okay, banyak berjaga dari segi apa yang aku nak bahaskan mulut aku, especially dekat, sebab mulut aku kadang-kadang ni boleh tahan kat lancang dia bila dia pergi tempat-tempat yang baru ke tempat-tempat yang apa orang kata berjaga mulut lah. Aku banyak main lepas lah. Okay, so yes, macam aku cakap dengan korang hari ni, aku tak ada spesifik tajuk yang aku kongsikan, lebih kepada kisah santai, kisah pengalaman aku sendiri, and aku harap korang terhibur dengan jalan cerita aku. Alright, okay, jalan cerita aku mungkin tak adalah nak bagi impact seram sangat, tapi harap ia lebih kepada pengajaran lah, okay, lebih daripada bahagian-bahagian seram tu semua. So, terima kasih sekali lagi kepada semua viewers aku, subscribers aku yang sudi datang ke channel aku dan menonton segala kisah-kisah ataupun perkongsian aku daripada segi paranormal, misteri ataupun jenayah. Aku mengucapkan ribuan terima kasih, dan kepada mereka yang telah subscribe ke channel aku. Tanpa support korang, aku takkan ada dekat sini. Alright. So, kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah, and korang boleh tekan bell notification supaya korang diberitahu terlebih awal mana-mana video aku yang aku uploadkan. Alright. So, sehingga kita berjumpa lagi. Alright. And by the orders of the shadows, take care, stay safe. Assalamualaikum.